Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Muka surat 55. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahullahu ta'ala, sifat-sifat yang terkandung dalam istighna, iaitu sifat-sifat yang terkandung dalam sifat istighna'u an kulli ma siwahu, itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Apa sembilan? Sebelah itu kan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsihi, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah semua. Jadi sifat istighna, iaitu sifat-sifat ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang lain untuk mengadakan Allah, tidak berhajat kepada orang lain untuk mengadakan Allah, tidak berhajat kepada orang lain untuk Allah Ta'ala serupa dengan dia, tidak berhajat kepada orang lain untuk mengadakan dia, tidak berhajat kepada orang lain untuk letak kepada dia sama, basar dan kalam pada Allah Ta'ala. Okay? Dan kerana apa ilat dia? Kerana jika Tuhan tidak bersifat dengan sebelah sifat yang tersebut itu, niscaya Tuhan, jawabnya, niscaya Tuhan tiada kaya, tiada terkaya daripada yang lain. Bukan sebelah sifat je. Jika Tuhan tidak bersifat dengan sebelah sifat, yakni salah satu daripada sebelah sifat itu, bukan tunggu sebelah, bukan tunggu sebelah tak, salah satu daripada sebelah sekalipun, niscaya Tuhan tiada terkaya daripada yang lain. Niscaya Tuhan tidak dipanggil terkaya ataupun tidak berhajat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jika ia Allah Ta'ala tiada bersifat dengan wujud, qidam, baqa dan mukhalafatuhu lil hawadith itu, kalau tak bersifat dengan tu lazim membawa kepada Tuhan berkehendak kepada yang menjadikan dia, menjadikan Allah Ta'ala. Jadi lazimnya Tuhan berkehendak kepada yang menjadikan, itu lazim. Tu. Tidak bersifatnya Allah salah satu daripada 11 sifat itu malzum. Lazim daripada Allah, tidak Allah berkehendak kepada yang lain, niscaya malzumnya ialah Allah tidak bersifat dengan salah satu sifat yang sebelah tadi, iaitu sifat istighna'u an kulli ma siwahu. Jika tiada bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, lazim kepada tempat berdiri. Apa tempat berdiri? Iaitu memerlukan zat untuk Allah duduk situ. Dia seperti arad ataupun sifat.
Maka mustahil Allah Ta'ala bukan sifat. Qiyamuhu binafsihi dengan makna Allah bertempat fi mahallin ay dhatin, Allah bertempat duduk di satu zat, ataupun orang lain yang menciptakan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala mencipta Allah Ta'ala tu. Qiyamuhu Ta'ala binafsihi, dia nafi dua. Dia nafi Allah Ta'ala bukannya duduk tenggek di satu zat seperti sifat dan arab, dan bukan Allah Ta'ala diciptakan seperti makhluk baru. Kemudian datang i'tiraf bahawasanya dah bahas dah dulu bahawasanya Allah Ta'ala memang tidak perlukan pencipta, dengan ternafinya dia itu dengan sifat wujud. Kita bahas sifat qidam, kita bahas sifat baqa. Qidam dengan baqa itu menunjukkan memang tidak ada yang mencipta Allah dan memusnahkan Allah. Kenapa mesti lagi diletakkan qiyamuhu binafsihi dengan makna yang dua tu? Seolah-olah dia panggil tasalsul ataupun tahsilul hasil. Dia menghuraikan benda yang dah hurai. Buat apa nak hurai lagi dalam sifat qiyamuhu binafsihi? Maka jawab ulama, tak, qiyamuhu binafsihi walaupun dia hurai tidak ada pencipta bagi Allah, la mahallin wala mukhassis, tidak ada mukhassis pencipta bagi Allah, itu sebagai takkid bagi penerangan ataupun sifat sebelumnya. Sebab itu diletakkan sifat qidam dan baqa dulu. Okey? Itu satu, sebagai takkid. Yang kedua katanya, tak, qiyamuhu binafsihi ini walaupun dah disebut pada perbahasan sifat qidam dan baqa, qiyamuhu binafsihi ini khusus bagi nak kata Allah tidak bertempat pada satu zat. Macam awak duduk di zat, sifat duduk di zat. Allah nak menafikan Allah ini sifat, dia bukan sifat tapi zat, maka dengan qiyamuhu binafsihi. Jadi dengan makna dua tu. Sebab itu didahulukan qidam dengan baqa. Cuba bayangkan kalau ulama letak wujud, lepas wujud mukhalafatuhu lil hawadith, bukan, qiyamuhu binafsihi. Apa dia? Qiyamuhu binafsihi. Maka baru boleh persoal, kenapa letak selepas qiyamuhu binafsihi qidam dan baqa? Sedangkan qidam dan baqa hanya khusus nak kata bahawasanya Allah tidak berhajat kepada orang yang mengadakan dia. Allah tidak berhajat kepada orang untuk memusnah dan memfanakkan dia. Tu baru boleh persoal. Dan waktu tu kalau persoal mungkin dah tak boleh jawab, sebab dia memang satu tu yang makna qidam dan baqa untuk tengah had tu. Adapun qiyamuhu ta'ala binafsihi, dua benda dia nak tengah. Satu benda nak kata Allah Ta'ala memang tidak berhajat kepada orang lain untuk mengadakan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala bukannya sifat yang bertenggek, yang bertumpang kepada zat yang lain. Jadi penerangan kata Allah itu tidak berhajat kepada yang lain untuk mengadakan ini, itu sebagai takkid kepada perbahasan yang lalu. Itu jawapannya. Dan jika tiada bersifat dengan sama basar, kalam, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu mutakalliman, lazim berkehendak kepada yang menolak kekurangan Allah Ta'ala. Jadi lazim lazim berhajat kepada menolak kekurangan Allah, maka malzumnya ialah Allah tidak bersifat dengan sifat sama, basar, kalam, kaunuhu itu. Tu lazim malzum lah. Kena faham lazim malzum dan letak elok-elok lazim mana, malzum mana. Kadang orang keliru mana lazim mana malzum, jangan keliru lah. Ya senang. Kalau dia kata kalau dia kata lazim Zaid itu mari, maka Yusuf pun mari. Maka Yusuf mari itu malzum, Zaid mari itu lazim. Dia kena ada lazim. Bila lazim, lazim lah. Zaid, apabila Zaid itu pergi, lazim daripadanya, lazim daripadanya maksudnya Zaid itu lazim. Yusuf pun mari, Yusuf pun mari itu malzum. Lazim daripada Allah itu bersifat kaunuhu qadiran, maka dia juga bersifat kudrat. Maka lazim kaunuhu qadiran, malzum kudrat. Tu teknik dia. Okay. Tiga sifat lagi masuk dalam istighna. Tiga sifat lagi masuk dalam istighna. Hak ni Risalah Tauhid dia mengatakan sifat.
Kalau kitab-kitab lain dia tidak bahas bahawasanya ni sifat istighna, tapi dia masuk dalam perbahasan salah satu daripada sifat-sifat sifat-sifat 20 tu. Hari kita baca yang 3 ni. Yang 3 ni sebenarnya perbahasan yang termasuk dalam salah satu daripada sifat-sifat 20 tu. Cuma dia mengasingkan sebagai sifat. Yang buat macam ni Hidayatul Mutafakirin pun buat lagu tu juga. Tapi lah kitab-kitab lain tak ada. Kitab-kitab lain hanya sifat istighna sebelah ya. Dia tidak tambah dari sudut ayat. Ni ditambah dari sudut ayat ni 3 ni. Dari sudut ayat. Hidayatul Mutafakirin sama macam Risalatul Tauhid dia buat. Apa 3 tu? Selain daripada 11 sifat-sifat yang tersebut, ada 3 sifat lagi termasuk dalam istighna, iaitu 3 sifat. Pertama, Maha suci Tuhan daripada mengambil faedah pada perbuatan dan hukuman. Okey, ini selalu masuk dalam perbahasan kudrat iradat. Kudrat iradat. Allah Ta'ala berkehendak sekian bukan nak ada faedah. Allah Ta'ala buat sekian bukan nak ambil faedah, bukan. Allah Ta'ala buat manusia dan jin bukan nak ambil faedah kat kita supaya sembah dia, tak. Tapi faedah tu kembali kepada kita. Hikmah sahaja Allah Ta'ala buat tu. Aku buat hampa ni untuk hampa ni boleh ibadat kat aku. Aku tak ada apa pun. Aku tak berhajat pada hampa pun. Tu hampa nak sembah. Tak mau sembah, aku tetap dengan keagungan aku. Aku tetap dengan kesucian aku. Cuma hang dapat dosa lah kalau tak buat. Tu ya. Syarak meletakkan ada dosa. Kalau buat dapat pahala. Itu ya. Tak ambil faedah dari sudut perbuatan ataupun hukum. Allah Ta'ala letak hukum ni haram. Tidak ada faedah walaupun dia buat benda haram itu, Allah tetap dengan kesucian dia, Allah tetap dengan keagungan. Dia buat perkara yang wajib, Allah tetap dengan keagungan dia, Allah tetap dengan kesucian dia. Walaupun dia tak buat hal wajib, Allah tetap dengan kesucian dia, Allah tetap dengan kesempurnaan dia. Tak ambil faedah sikit amu. Dia ada 3. Ambil faedah sia-sia bil hikmah. Yang pertama, sia-sia. Sia-sia ni buat sesuatu tak ada faedah apa. Memang tak ada faedah, tak ada tujuan. Tu tak ada tujuan apa. Saya saja tak ada apa. Tu sia-sia. Allah Ta'ala mustahil buat sesuatu, walaupun buat babi sekalipun, walaupun buat lalat sekalipun, dia bukannya tidak ada faedah. Bukannya tiada sia-sia, bukan tidak sia-sia. Tu Allah Ta'ala buat begitu tu bukan sia-sia. Yang kedua, dia panggil ada faedah, ambil faedah. Allah Ta'ala juga tidak ambil faedah. Buat babi, buat lalat ambil faedah ke? Tak. Okay? Tak ambil faedah. Tapi kita ambil faedah. Kita buat sesuatu, kita hukumkan sesuatu, kita buat undang-undang sesuatu untuk ambil faedah. Tu. Untuk ambil faedah. Itu kita ambil faedah. Okay? Ambil faedah. Kita ambil faedah. Tu. Yang ketiga, bil hikmah. Bil hikmah ni di antara sia-sia dengan ambil faedah. Dia tengah-tengah. Bil hikmah menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak ambil faedah dan dia tidak buat dengan sia-sia. Tengah-tengah, bil hikmah. Adalah pengajaran itu nanti apabila ditemukan oleh manusia. Kalau dibuat kajian oleh manusia, tiba-tiba temu, oh gini hikmah dia. Tu hikmah tu. Bukan sia-sia. Yang kata Allah Ta'ala buat sia-sia. Allah Ta'ala buat sia-sia, bahaya etika tu. Takut-takut je tu kufur. Allah Ta'ala ambil faedah, bahaya tu. Takut-takut jadi kufur. Lawan bagi sifat bahawasanya Allah tidak ambil faedah. Dia sifat tidak ambil faedah. Dia sifat ada ke? Tak ada pun. Dia panggil sifatul fi'li lah. Allah tidak ambil faedah. Bukan ada zati pun. Bukan menunjukkan zat Allah tak ambil faedah, tak. Allah Ta'ala buat sesuatu tu tak ambil faedah. Allah Ta'ala berkehendak sesuatu tak ambil faedah. Tak berkehendak berkuasa tu sifatul fi'li lah. Lawannya mengambil faedah, iaitu mengambil faedah mustahil. Kerana jika Tuhan mengambil faedah, niscaya Tuhan tiada kaya, yakni terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Kerana lazim daripada Tuhan mengambil faedah. Lazim Tuhan mengambil faedah itu lazim.
ia Tuhan berkehendak kepada yang menghasilkan hajatnya, hajat Tuhan. Berkehendak kepada menghasilkan hajat dia panggil malzum. Tu dalil dia. Kita boleh buat qiyas iqtirari ataupun qiyas syarti muttasil, ataupun dalam usul fiqh dia panggil talazum. Mana? Kita susun balik. Jika Tuhan mengambil faedah, tu muqaddam. Tali dia, niscaya Tuhan tiada terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Okay? Kemudian kita mari lakin, tetapi tu haraf istithna dalam adat dalam mantik dia panggil harful istithna, ialah lakin, bukan illa, lakin. Tetapi Allah Taala terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Natijahnya Allah Ta'ala tidak mengambil faedah. Tu natijah yang betul. Kita susun balik lah. Okay? Ataupun kita nak buat dalil yang kedua. Jika Tuhan mengambil faedah, tu muqaddam. Talinya, niscaya Tuhan tiada kaya, tiada terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Tetapi Tuhan tidak mengambil faedah. Natijahnya, maka Tuhan itu terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Itu dia panggil apa? Qiyas syarti muttasil, atau dia panggil talazum. Nak buat qiyas syarti muttasil, mestilah ada lazim dan malzum. Ni lazim malzum, maka kita boleh buat. Okay? Habis. Yang kedua, tiada wajib Tuhan memperbuat mungkin atau meninggalkan daripada memperbuatkan mungkin. Allah Ta'ala tak wajib buat mungkin tu. Lawan daripada wajib buat mungkin, iaitu mustahil. Lawan daripada tiada wajib, yakni wajib, iaitu wajib itu mustahil. Elak dia qiyas muttasil lagi. Kerana jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan mungkin, niscaya tiada kaya Tuhan, kerana lazim pada ketika itu berkehendak kepada suatu bagi menyempurnakan kehendak Allah. Allah Ta'ala kalau wajib buat suatu, maka Allah Ta'ala lazim daripadanya mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kalau nak buat suatu berhajat, wajib untuk buat makhluk ni, maka Allah Ta'ala berkehendak kepada satu zat lain untuk menyempurnakan kehendak dia. Sebab apa? Seolah-olah dia ni terpaksa buat. Dia tak mau buat, dia berhajat. Seolah-olah dia tak mau buat. Bila tak mau buat, wajib Allah Ta'ala buat. Bila wajib Allah Ta'ala buat, sedangkan dia tak mau buat, maka dia berhajat kepada orang lain untuk membuatkan dia. Kalau kita susun qiyas lagi mana? Jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan dia, itu lazim. Ataupun dia panggil muqaddam. Niscaya tu ada apa? Niscaya tu tadi muqaddam tu lazim. Kemudian niscaya dan seterusnya dia panggil tali. Niscaya tiada kaya Tuhan, yakni tiada terkaya Tuhan. Kalau Allah Ta'ala jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan dia, niscaya tiada kaya Tuhan. Mari haraf istisna. Tetapi tiada terkaya Tuhan itu mustahil. Tiada terkaya Tuhan itu mustahil. Natijahnya, maka Allah Ta'ala tidak wajib mengadakan dan meniadakan mungkin. Tu natijah. Ataupun kita buat, jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin, niscaya tiada terkaya Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala tidak wajib mengadakan dan meniadakan mungkin. Natijahnya, maka Allah Ta'ala terkaya. Dua qiyas di situ. Habis. Yang ketiga, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuwah. Tiada memberi bekas sesuatu, yakni oleh sesuatu daripada dibayan bagi sesuatu. Mana sesuatu tu? Oleh daripada kainat,
benda mungkin, kainat alam, atau benda mungkin ni dengan kuah. Kuah dengan makna kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dengan kekuatan itulah kita memberi bekah. Itu Mu'tazilah. I'tiqad yang fasik. Allah Ta'ala telah beri kepada kita kekuatan. Dengan kekuatan itulah kita ini memberi bekah terhadap suatu. Sama ada kita ni, kalau baling batu, kita lah baling batu. Kita lah beri bekah dari sudut baling batu, bukan Allah Ta'ala. Kalau kita ini memukul sesuatu, kita lah yang beri bekah pukulan tersebut, bukan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah memberi kuah. Batilnya mana? Batilnya seolah-olah Allah Ta'ala berhajat kepada wasitah untuk memberi bekah kepada makhluk itu. Mana wasitah? Wasilah atau wasitah perantaraan tu, iaitu kuah yang dijadikan Allah Ta'ala. Maka mustahilah. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk beri bekah, hanya berhajat kepada wasitah kuah tadi untuk memberi bekah kepada makhluk buat sesuatu. Itu mustahil. Lawannya yang tersebut memberi bekas, iaitu memberi bekas mustahil. Kerana jika memberi bekas kainat dengan kuah, dengan kekuatan yang Allah beri, kuasanya kainat itu, niscaya tiada kaya, yakni tiada terkaya Tuhan, kerana lazim pada ketika itu, ketika Allah Ta'ala ataupun benda kainat itu beri bekah, berkehendak Tuhan pada mengadakan sesuatu dengan wasitah. Mana wasitah? Perantaraan. Mana tu? Iaitu kuah. Maka kita susun dalil qiyasnya. Jika memberi bekas kainat dengan kuah kuasanya, terjemahannya tu kuah kuasanya, kuasanya tu badal bagi kuah, terjemahannya tu. Okey, tu muqaddam. Jika memberi bekas kainat dengan kuah, tu muqaddam ataupun lazim. Niscaya jawab tu dia panggil tali, jawab tu dia panggil malzum. Dalam nahwu panggil jawab syarat. Niscaya tiada kaya Tuhan, tiada terkaya Tuhan. Maka kita bagi haraf istisna. Tetapi tidak memberi bekas kainat dengan kuah. Natijah, maka Allah terkaya. Satu. Qiyas yang kedua, jika memberi bekas kainat dengan kuah kuasanya, niscaya tiada kaya Tuhan. Akan tetapi makhluk kainat ini tidak memberi bekas dengan kuah. Ataupun tadi kita telah buat kan tadi. Tetapi Allah Ta'ala terkaya. Natijahnya makhluk kainat tadi tidak memberi bekas dengan kuahnya. Itu natijah. Jadi kuatlah. Qiyas istithnai al-muttasil, ataupun dia panggil qiyas asy-syarti al-muttasil. Dalam usul fiqh dia panggil at-talazum. At-talazum inilah at-talazum inilah yang nak mengistimbat hukum. Nak mengistimbat hukum sunat, hukum wajib dan sebagainya. Itu qiyas. Maka nyatalah yang masuk pada istighna sebanyak 14 sifat. Tu bagi dia lah, bagi musannif. Dari sudut kalau jumhurnya sebelah lah. Kalau Umum Barahim pun sebelah. Lawan bagi 14 ni 14 juga. Jumlahnya 28. Dia kira kot tu. Tak apalah. Sifat-sifat yang terkandung di dalam iftiqaru ilaihi ay kullu ma siwah. Iftiqaru ilaihi ilallah ay kullu ma siwah, oleh selain daripada selainnya, oleh setiap selainnya. Berhajat oleh setiap selainnya, selain Allah, kepadanya, kepada Allah. Iaitu wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu hayyan. Tu. Lagi satu wahdaniyah. Tak sebut sini ada lagi satu tu, wahdaniyah. Wahdaniyah tu. Satu lagi. Tulis tepi lah. Patutnya ada satu lagi wahdaniyah. Dia sebut 8. Kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat. 9? Tengok. Ada jatuh tu. Ada jatuh tu. Mana ada wahdaniyah kan? Ada. Okey. Wahdaniyah depan. Okay. Tak nampak pula.
Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadira, kaunuhu muridan, dan kaunuhu hayat. Awak nampak macam korang. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadirat, kaunuhu hayat, kaunuhu aliman tak ada. Kaunuhu aliman tak ada. Jatuh kaunuhu aliman. Tulis ya. Kaunuhu qadiran ada, kaunuhu muridan ada, kaunuhu hayyan ada, kaunuhu aliman tak ada. Tu jatuh. Sebab musannif kata selepas tu 9 sifat padahal 8. Maka jatuhlah kaunuhu aliman, tambah. Kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat yang tersebut, niscaya tidak berkehendak tiap-tiap lain kepada Allah Ta'ala. Macam dah kiyah dia. Kiyah dia macam mana? Kiyah dia. Jika tidak bersifat dengan 9 sifat yang tersebut, itu dia panggil lazim. Dia panggil muqaddam. Dia panggil syarat dalam nahwu. Niscaya jawab dia panggil tali. Dia panggil malzum. Dia panggil jawab syarat. Niscaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah. Masuk istisna. Tetapi Allah Ta'ala bersifat dengan 9 sifat tersebut. Natijahnya, maka berkehendaklah tiap-tiap yang lain kepada Allah. Satu. Kiyah yang kedua. Ya Allah Ta'ala jika tidak bersifat dengan 9 sifat yang tersebut, niscaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak berkehendak tetapi tiap-tiap sesuatu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Natijahnya Allah Ta'ala bersifat dengan 9 sifat tersebut. Itu natijah dia. Okay. Kerana ilat dia sebab apa begitu? Lazim pada ketika itu, pada ketika Allah Ta'ala bersifat ataupun pada ketika makhluk berkehendak, tidak berkehendak tu, tatkala Allah tidak bersifat dan tatkala makhluk tidak berkehendak, tidak ada sesuatu pun daripada yang baharu oleh sebab Tuhan lemah. Lazim pada ketika itu, ketika Allah tidak bersifat dengan 9 sifat itu, ataupun bukan tunggu 9 sifat, bahkan salah satu daripada 9 sifat itu, maka tidak ada sesuatu pun daripada yang baharu. Sebab apa? Contoh sifat ilmu tak ada. Macam mana Allah Ta'ala nak adakan alam? Kudrat ada, iradat ada, ilmu tak ada. Allah Ta'ala tak tahu makhluk tu mendatang apa. Nak buat lagu mana? Kita pun kalau tak tahu suatu benda, kita nak buat pun tak tahu macam mana. Ternapi yang sifat iradat, ada kudrat, ada ilmu, ada dah ilmu tentang makhluk, ada dah kudrat nak buat makhluk, tapi iradat tak ada. Lagu mana nak terjadi yang alam? Kudrat ada, iradat ada, ilmu ada, tiba-tiba tak hidup pula. Lagu mana nak buat? Jadi salah satu walaupun ternafi, maka mustahil. Tu. Maka mustahil. Bukan begitu. Dua sifat lagi masuk dalam iftiqaru ilaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.